Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang telah pun hadir. Seramai 20 orang saya tengok dekat sini. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita untuk join sesi petang ini yang sebenarnya bermula pada pukul 3 petang. Tapi sebelum itu kita ingin mengisi sedikit masa dengan perkongsian ilmu sedikit bersama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh. So hari ini Datuk akan kongsikan tajuk beliau adalah kan, leaders and builders. Okay, so tanpa membuang masa saya serahkan mic kepada Datuk. Silakan. Terima kasih Puan Cikgu Azhar ya. Dan sememangnya macam Cikgu Azhar sebut tadi, tajuk kita pada hari ini ialah bosses, leaders and builders ya. Bila saya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di antara banyak bidang yang rapat dengan jiwa saya ialah tentang kepimpinan, tentang pengurusan, tentang pentadbiran ya. Dan banyak penulisan juga tentang tajuk ini, tajuk kepimpinan ni. Dan kita tidak boleh kata kan kepimpinan ni untuk pengetua saya, penolong kanan saya, GKMP saya, PPD dan sebagainya. No. Everyone has the leader in you. Kalau you lihat Dale Carnegie punya tajuk buku ni, The Leader in You. Hanya kita nak sekarang bagaimana di atas kontinuum jarak 1 hingga 10 ni, di mana letaknya peranan kita sebagai bos, di mana kita menjadi pemimpin, di mana kita merupakan pengurus, pentadbir dan seterusnya builder. Dia dapat membina ya keterampilan dalam individu yang lain. So banyak buku ditulis tentang perkara ni, tapi saya kaitkan juga dengan pengalaman saya sendiri. Ada buku yang tajuknya Too Many Bosses, Too Few Leaders. Dan kita pernah dengar ungkapan ya, orang kata don't boss me around. Don't boss me. Boss ni dia macam konotasi dia selalunya mengarah. Bila pemimpin dia berbeza sedikit. Dan saya akan kupas perkara itu dalam masa yang ringkas. Next slide please. Terima kasihlah Siti ini selalu jadi saya punya penukar slide ya. Saya berada di Ipoh sebenarnya hari ini. Saya datang ke satu mesyuarat. Saya belum tamat lagi. So, seperti saya kata, banyak penulisan ya, banyak penulisan tentang kepimpinan dan sebagainya. Dan banyak juga diperbezakan di antara pemimpin dengan pengurus. Tapi hari ini kita lihat dari segi the boss, yeah, the leader, and then the builder. Kita nak lihat apa perbezaannya. Kalau kita lihat gambar raja di sebelah kiri itu, dari gambar raja itu pun kita boleh buat satu conclusion ya, atau satu rumusan bahawa kalau kita tengok bos, dia duduk di atas dan dia tunjuk saja, mengarahkan orang untuk buatkan sesuatu, menjalankan sesuatu tugas. Tapi kalau leader, dia berada di depan dan dia sedang bersama dengan anak buah dia, mempamerkan ya peranan seorang pemimpin berbanding dengan bos. Tapi kalau bila saya baca buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, dia kata kepimpinan ni kadang-kadang tak semestinya perlu di hadapan. Dia bagi contoh ya, seorang sedang menggembala kambing biri-biri dia, penggembala, depan tu ada seekor kambing biri-biri dan di belakangnya ada penggembalanya. Bagi orang yang melihat, kadang-kadang kita sangka juga orang yang ada di depan tu dialah pemimpin. Tapi sebenarnya yang sedang menggerakkan kumpulan kambing biri-biri itu ialah gembala kambing biri-biri itu yang ada di belakang. Slowly ushering them forward. Gerakkan mereka ke depan.
kadang-kala pemimpin dia tak muncul pun di pentas. Kerja semua dah selesai, dia ada di belakang tirai sebenarnya. You do not need to always be projecting yourself as a pemimpin. Saya pun ada kepercayaan yang sama. Kepimpinan ni biar kita pamerkan orang lain, anak buah kita, tak apa, in developing them. So, kalau kita lihat Nelson Mandela itu sendiri, 27 tahun dia ada di penjara di Robben Island. Tapi bila dia keluar, dia punya pengaruh dia begitu kuat sampai dia boleh jadi presiden Afrika Selatan. Now, how is it a person 27 years you are in prison and then bila you keluar, kemudiannya you boleh jadi presiden negara itu. So he had a lot of influence walaupun dia berada di penjara. So bila kita lihat bosses, leaders, builders, kalau ini ada beberapa contoh di sini. Kalau kita lihat dari aspek yang kedua, do, delegate, and list. Apa bezanya? Do ni dia suruh buat. Leaders kadang-kala dia delegate, dia agih-agihkan tugas. Ya, pengurus pun kadang-kala buat sebegitu. Tapi builder ni dia enlist. Builder ni dia menjemput anda, menarik anda untuk bersama dengan beliau. Kemudiannya kita tengok tadi yang pertama, arrange, aturkan aja jadual-jadual, itu bos. Oh, semua jadual sudah diaturkan. Pemimpin dia memberi semangat, inspire. Kalau builder, dia akan engage, dia akan bersama juga dengan anda untuk pastikan anda boleh bina keterampilan yang diperlukan. Seterusnya tentang control, influence, empower. So dia ada continuum untuk setiap satu saya boleh kaitkan diri saya dengan semua yang ternyata di sini. Kalau kita minta focus on what is, focus on what will be, focus on what could be kalau builder. Walaupun futuristic, kalau what could be, dia tengok beberapa contoh dan pendekatan yang lain. Kalau bos, dia tak begitu futuristic. Dia fikirkan kerja sekarang ini beres. Right? Dan yang terakhir ini daripada kajian, dia kata bos ini dia suka use people. Arahkan, suruh mereka buat. Tapi kalau leaders, dia develop, dan kalau builder, dia terus build people. Dari segi keterampilan, supaya mereka menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Untuk tugasnya, untuk jadi, kemudiannya mungkin untuk jadi pemimpin juga. So, saya rasa saya tak mengupas setiap satu ni, tapi setiap satu ni membawa makna yang tinggi daripada pandangan saya. So, kita nak lebih, dia tak ada salah betul ya. Ada setengah tugas tu memang orang itu bertindak seperti bos. Tapi ada untuk bidang tertentu kita perlukan leaders and builders. I am a firm believer, saya secara peribadi, saya cukup percaya dalam leaders dan builders. Okay, next slide please. Saya nak kongsi satu yang diberi kepada saya oleh, saya terima maklum balas ya. Okay, ini lagi satu. Bila saya cari lagi, saya dapati ada yang beri senarai yang lebih panjang tentang beza di antara bos, leader. PI maklumat ini daripada portal CDL dan cuba kaji daripada pandangan sendiri tentang perkara yang ternyata di sini. Saya nak bacakan yang sebelah kanan tu. A boss knows everything. Dia selalu bertanggapan begitu. A leader admits mistakes. Kita kena terima tu. Boss criticizes. Dia akan kadang-kadang trust and gives orders. A leader gives direction, memberi hala tuju. A boss demands respect. A leader earns and deserves respect. A boss rules with threats, not law.
A leader shows human kindness. Lebih menggunakan pendekatan empathy. A boss depends on hearsay. Apa yang dia dengar daripada pihak ketiga. Tapi bagi seorang pemimpin, dia akan mengkaji. Dia investigate sebelum dia membuat apa-apa keputusan. So ini satu penulisan yang baik dari segi leadership. I'm a leader, not a boss. Yeah? Happy Teachers Day to a wonderful teacher, leader, and a mentor. Your leadership and example have helped me grow into my potential. Dato' groomed us to be sound professionals and made working with you an interesting and memorable experience. Thank you for being such a great role model. Now, I didn't expect this after 2 years. Yeah? Maka kita sebagai pemimpin banyak perkara yang kita lakukan, tapi kita tidak harapkan apa. Saya tidak harapkan pun untuk terima message macam ni. Dan jangan ingat Dr. Mahinda kongsi nak tunjuk kehebatan dia. No. Dia tidak menjadi, itu bukan style saya. Tapi apa yang saya terasa terharu itu ialah bahawa refleksi itu boleh berlaku lepas 2 tahun pun tentang perkara yang tentang kepimpinan yang kita utarakan. Dan kepimpinan kita, bagaimana kita bina keterampilan orang lain, how we build other people, hanya individu itu saja yang tahu. Maupun dia mungkin staf sokongan, atau mungkin dia staf biasa, mungkin dia middle manager, mungkin dia timbalan pengarah atau sebagainya. Banyak refleksi kita boleh berlaku kemudiannya. Tapi masa kita menjadi pemimpin, kadang-kala orang jangka, kenapalah ya pengarah buat begini, mengapa timbalan pengarah buat begini. Tapi kemudiannya, so sebagai guru pun kita kata, kenapalah pengetua saya. Tapi kita kena faham setengah-setengah perkara itu. Why? Itulah tindakan oleh pemimpin kita, oleh pengurus kita, oleh builder kita, orang yang akan membina keterampilan pada diri kita. Itulah satu tugas murni oleh seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat bahawa saya seorang guru, saya tidak terkandung dalam kumpulan bos, leader atau builder. Setiap guru, you are a leader. Anda berdiri depan kelas, depan 40 orang murid tu, you are a leader. Anda jadi role model. Kemudiannya lepas 3-4 tahun jumpa murid, dia kata macam mana? Dia akan kata, sir or teacher, I remember what you told me. And what you did for me was fantastic, and I really appreciate that. You helped me improve my English. So kata-kata itu adalah maklum balas kepada seorang guru pemimpin, teacher leader itu. Dia tidak berkait dengan mempunyai jawatan. Kalau tengok buku sebelah kanan Robin Sharma, The Leader Who Had No Title. So you're all can learn and all can lead. Yeah. So saya jangka hari ini tuan-tuan dan puan-puan baca lagi tentang boss, leader and builder or manager. Banyak penulisan, and you will know tentang perkara ini. Lebih lagi saya rasa untuk pemimpin barisan pengetua, penolong kanan, GKMP atau ketua panitia atau pemimpin yang lain yang ada dalam kumpulan ini untuk memahami konsep-konsep ini tentang perbezaan. I don't think dalam zaman sekarang kita banyak mirip kepada nak menjadi bos. Kita nak jadi pemimpin, kita nak jadi builder. So itu saja, kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan tahu, banyak seperti saya sebut, banyak penulisan dalam pada tajuk ini. Saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. So kita boleh bukan saja buku tetapi daripada pelbagai sumber. Bacaan-bacaan, ilmu itu adalah penting. So, itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Dr. Mahindra Singh atas perkongsian yang
Bagus sangat sebenarnya. Sebenarnya kita ni tak perlu pun nak tunggu kita berjawatan baru kita nak Betul. merasakan ataupun fikir kita kena jadi seorang pemimpin yang baik. Sebenarnya dari sekarang, walaupun kita tak ada jawatan, kita seorang guru, kita kena jadi satu pemimpin yang baik. At least kepada anak-anak murid kita kan. Kalau kat rumah kita sebagai ibu bapa pun seorang pemimpin yang baik kepada anak-anak kita. So tak payah nak tunggu jawatan baru kita fikirkan. Kena jadi pemimpin yang baik. Yang pemimpin yang ada kat depan kita yang lebih tinggi daripada kita, kita ambil contoh yang baik-baik, serap yang baik-baik, yang mungkin yang kurang tu kita jadikan tauladan kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh walaupun berada di Ipoh tadi, masih memberi masa kepada program CDL kan. Terima kasih Datuk. Okey, so begitulah sebenarnya kalau sebelum kita tunggu rakan-rakan CDL kita, rakan-rakan guru yang nak join program CDL, kita akan bersama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh dahulu menghabiskan masa untuk kita tunggu rakan-rakan dan kita akan kongsikan tajuk-tajuk yang menarik yang akan disampaikan oleh Datuk tadi. Setiap minggu akan ada pelbagai tajuk yang berbeza-beza. So hari ini, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat datang saya ucapkan kepada guru-guru yang baru masuk. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami tim CDL. Dengan tajuk hari ini bersama dengan Cikgu Nur Aina Mazlan. Dengan tajuknya, nanti kita akan bacakan tajuknya. Hari ini adalah CDL online yang siri ke-45, Cikgu. Yang ke-45. Kalau siapa yang dah biasa mengikuti siri CDL ni, boleh join kita punya website, portal connecting.learning. Jadi saya bacakan dulu tetapan norma. Kalau cikgu tak berapa nak, okey saya nanti tak apa, saya akan cuba untuk betulkan. Sementara okey ni saya cakap cepat-cepat kan. Okey, tetapan norma cikgu, maksudnya kita online ni biasalah cikgu, kita kena ada tetapan norma, iaitu saya harap kita dapat memanfaatkan kita punya ruang pembelajaran hari ni dengan benda-benda ataupun yang baik-baiklah. Kita akan chat. Kalau cikgu ada soalan, cikgu ada kemusykilan pada perkongsian petang ini, cikgu boleh unmute, cikgu boleh sharing kat ruangan chat, cikgu boleh type dekat situ kalau cikgu ada masalah ataupun cikgu nak moderator ataupun cikgu Aina nampak, nanti dia akan jawab soalan cikgu. Okey. Lepas tu kalau cikgu rasa macam cikgu tak ada apa yang nak dicakapkan, mungkin cikgu boleh mute dulu supaya sesi perkongsian kita tidak terganggu dengan suara-suara latar belakang yang bising lah. Kan senyap bila kita dengar tu dia dah okey lah kan. Kalau kita tak unmute, kita dengarkan macam-macam bunyi kan. Next adalah hari ni belum tukar lagi. Saya rasa mungkin saya punya internet tak berapa okey. Tak apa. Okey, hari ni moderatornya adalah saya. Saya akan bantu Cikgu Aina untuk jika cikgu ada soalan apa-apa cikgu tak tahu, Cikgu Aina tengah berkongsi, lepas tu Cikgu Aina tak perasan ruangan chat tu, nanti saya akan bantulah serba sedikit. So dekat sini ada sedikit objektif apa yang sebenarnya program CDL ni nak sampaikan kepada cikgu-cikgu. Okey, sebenarnya ruangan yang kita wujudkan ni adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Cikgu kat situ ada beberapa ilmu yang sama-sama kita kongsi cikgu. Cikgu mungkin lebih tahu daripada facilitator yang berkongsi hari ni. Kita boleh share cikgu. Boleh kongsi kemahiran yang cikgu ada, bertukar-tukar pendapat dan apa saja jelah kita dapat tu kita tukar-tukar. Tahu tajuk tu dengan lebih mendalam dan kita ingin membina jalinan dan jaringan sesama kita. Okey, dan program CDL ni cikgu, kalau cikgu masih belum tahu lagi, cikgu boleh buat pendaftaran secara percuma sebagai ahli CDL dan cikgu akan dapat email. Melalui email tu cikgu boleh daftar. Okay, cikgu boleh type lah kat situ connecting.learning dekat Google tu, cikgu type connecting.learning, nanti akan ada bentuk CDL warna oren tu, cikgu klik dan cikgu boleh daftar di situ. Dan perkongsian ni cikgu setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4:30. Kalau cikgu datang awal tadi, kita boleh dengar snippet daripada Datuk Dr. Mahendra Singh. Dan perkongsian ni selama 1 jam kita punya perkongsian. Gitu kan. Dan kalau cikgu dah join tu, dia akan ada sesi hands on cikgu. Dia akan cuba
untuk join cikgu ataupun ajak cikgu buat sama-sama supaya at least kita dah dengar dan kita praktikkan apa yang kita dengar kat dalam perkongsian tu. Okey, dan ini adalah gambar saya dan juga gambar Cikgu Aina kat situ kan. Dan tajuknya adalah pembinaan produk dengan EDP, Engineering Design Process. So tanpa membuang masa, saya serahkan perkongsian ini kepada Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peserta yang hadir hari ini. Saya harap suara saya jelas tak? Kalau jelas boleh peserta boleh tunjuk thumbs up lah ataupun boleh je tulis dekat ruangan chat. Jelas. Jelas, terima kasih. Okey, sekejap harapnya hari ini internet beri kerjasama. Nampak macam internet semua mengganggu di semua tempat ni. Dia lag sikit, lambat saya punya slide ni nak tukar. Okey, saya nak kongsikan pembinaan produk dengan EDP. Okey, EDP tu adalah stand for Engineering Design Process. Okey, jadi kita sama-sama lah belajar apa tu Engineering Design Process dan macam mana kita nak gunakan Engineering Design Process untuk membina sesuatu produk ataupun inovasi cikgu-cikgu dan juga murid-murid. Yang mana kita boleh amalkan, kita boleh aplikasikan dalam kelas kita. Okey. Seperti yang tadi objektif Cikgu Azhar terangkan tadi, objektif CDL ni kita nak buat satu aktiviti hands-on learning. Okay. CDL ni dia ada dua program lah sebenarnya. Satu hands-on, lagi satu minds-on. Jadi yang sesi yang kita setiap hari Jumaat adalah hands-on. Jadi semua peserta yang join ni mesti akan merasa pengalaman hands-on, secara hands-on aktiviti. Okay. Jom kita pergi objektif. Jadi objektif hari ini adalah kita nak semua peserta yang menyertai sesi petang ni untuk mengetahui fasa dan elemen EDP dalam pengintegrasian dalam pembinaan produk ataupun inovasi. Jadi kriteria kejayaannya, sekurang-kurangnya peserta petang ini mengenal pasti 3 fasa pertama dalam EDP melalui pengalaman pembelajaran mini mock lesson. Okey, jadi kiranya saya cikgu, peserta-peserta sebagai anak murid lah hari ni. Okey, jom kita sama-sama main cikgu-cikgu. Okey. Jadi, ada dalam objektif CDL, kita nak membangunkan kompetensi guru. Jadi yang ni saya paparkanlah apa kompetensi petang ni kita nak bangunkan. Salah satu kompetensi guru adalah untuk memahami pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam subjek STEM dan STEM bersepadu. Ini salah satu bahagian ataupun salah satu kemahiran untuk cikgu-cikgu semua, aplikasikan juga kepada anak murid kita. Jadi anak murid kita pun sama-sama dapat kemahiran yang sama. Okey. Okey. Sebelum kita mulakan program kita petang ni, jom kita cek emosi masing-masing. Okey. Semua peserta boleh tuliskan ataupun sharekan apakah emosi peserta petang ni. Adakah serius, adakah dalam keadaan positif ataupun normal, biasa je. Tuliskan dekat ruangan chat. Ataupun peserta hari ni happy, ataupun adakah yang sambut birthday hari ni. Siapa sambut birthday hari ni boleh tulislah. Jom kita raikan happy birthday kepada semua yang menyambut hari lahir hari ni. Okay? Ataupun ada yang nervous. Adakah cikgu-cikgu yang kat sini dah dapat untuk pergi ke panggilan HLP ke? Saya tumpang seronok lah. Siapa dapat tawaran HLP sambung belajar kan? Okay? Ataupun ada yang dalam keadaan menyampah, ada ke? Okay? Nervous ke? Mungkin ada sesuatu ke? Cikgu-cikgu boleh share kan? Perasaan cikgu hari ni busy. Saya baca kat ruangan chat lah. Busy. Sekarang memang semua cikgu rasanya memang busy lah. Kami pun sebenarnya saya dengan Cikgu Azhar baru je yang minggu lalu terlibat dalam majlis graduasi program duta guru. Habis je majlis,
masing-masing semua sibuk dengan hal sekolah. Macam saya pun terus sibuk dengan merentah desa, lepas tu mesyuarat agung PIBG, semalam pun sukan sekolah. Rasanya semua tengah sibuk dengan sukan kan. Bagus tu. Nak pergi ke somewhere tu, nak ikut. Nak pergi mana boleh share tak? Mungkin tempat viral, tempat best. Siapa dah tengok Mat Kilau? Okay. Malam tadi habis je sukan sebab kita nak release 10 sikit kan. Anak-anak pun dah terabai beberapa hari, jadi semalam layan anak-anak. Konon nak tengok Mat Kilau. Lambat. Dah sold out sampai hari Ahad, sold out tiket. Jadi kena beli tiket Mat Kilau tu hari Isnin punya. Okay. Esok cuti. Happy ada yang cuti hari ni. Okay. Terima kasih, tahniah semua. Boleh sharing-sharing perasaan ke kan. Kita luahkan, memang busy lah. Sejak-sejak dah boleh bersemuka ni, kita memang busy kan. Okay. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, mari kita memahami EDP melalui pengalaman. Okay, kita dah mulalah masuk kelas. Terlajak pula. Dah tak surprise lah. Okay, jadi saya nak cikgu-cikgu tengoklah, tonton video ni. Okay, jom kita sama-sama dengar Pulau Sampah. Apa tu Pulau Sampah? Okay, boleh nampak jelas kita buang sampah rata-rata. Kita tak tahu ke mana end up punya benda ni. Ada yang cakap, okay fine, kita akan pergi land. Kalau kita buang sampah rata-rata, kita tak tahu ke mana end up punya benda ni. Ada yang cakap, okay fine, kita akan pergi landfill. Selain daripada pergi landfill, kalau kita buang sampah merata-rata, kita tak buang secara proper, dia akan end up ke laut. Macam mana buang sampah merata-rata, sampah ni aku bawa ke sungai dan sungai bawa ke laut. Dekat tengah laut tu ada satu pulau made up of sampah. Ianya dinamakan Great Pacific Plastic Patch. Plastic patch ni banyak. Dia akan accumulate dekat Gaya. Gaya ni lah satu kawasan di mana dekat laut, air tu arus standstill. Bila arus standstill, dia tak akan ke mana-mana, dia akan terkumpul. 90% of the sampah plastik pulau tu, figuratively kita punya sebab kita buang sampah tu. Tapi sebabkan plastic patch ni lebih dekat kepada US, so US bertanggungjawab tau untuk keluarkan plastic patch ni ke darat balik. Masalahnya jadi ialah, ingat tak tsunami pada 2011 dekat Fukushima? Apa jadi ialah debris daripada Jepun tu terhanyut bawa ke US. So time tu US melanting lah, plastik sampah korang bawa ke kami lagi nak kena bersihkan. Lepas tu zaman Barack Obama lagi. Bila Donald Trump naik presidensi, diorang stop terus usaha untuk keluarkan plastik tadi. Sekarang lagi makin banyak. Bayangkan dalam masa setahun, kita deposit sampah ke laut up to million ton. Okay, kita nampak patch kat Atlantic, dekat Pacific, kita nampak. Tapi dekat laut kita ni, sebenarnya semuanya sampah. Sebab dia ada satu lagi term kita namakan microplastik. Bila mana plastik tadi tu terurai dan dia jadi dalam partikel yang kurang daripada 5 mm saiz tau. Itu sangat-sangat kecil. Banyak sangat report, scientific report yang menunjukkan microplastic contamination dekat ikan, dekat sotong, dekat hidupan marine. Sangat-sangat banyak. Plastik ni kan something yang carcinogenic. Kalau kita terurai, dia akan menyebabkan kanser. Kita nampak yang floating. Itu yang kita visibly nampak. Macam mana pula dengan sampah dan plastik yang high dense tenggelam ke laut? Itu pun satu lagi masalah. Kalau kita tengok on the space dia ada sampah, no. Throughout the water column sampai ke atas semua ada sampah. Kita kena start dengan diri kita. Kita sangat-sangatlah overly use plastik. Okay, kita beli air botol. Kita pergi kat kaunter, minta lagi. Nak plastik, air botol satu je, plastik lagi. Lepas tu kita minta lagi straw, plastik lagi. Aku sangat elakkan orang nak bungkus plastik. Aku cakap, no, tak apa, tak payah plastik. Aku bawa beg sendiri, bawa botol air sendiri. Straw, sekarang ni ada metal straw, so boleh beli online. Kalau kita nak pergi beli makanan, bawa bekas sendiri. Aku pernah pergi kafe bawa bekas sendiri je. So, makcik tu pelik. Kenapa tak pakai polystyrene? Plastik, makcik. Okey, sekian video tadi. Okey, saya harap peserta semua dengar dengan jelas lah. Dan video tu flow dengan baik. Okey. Berdasarkan video tadi, Pulau Sampah, betapa banyaknya sampah yang kita semua manusia buat. Ini adalah hasil aktiviti manusia. Apa perasaan semua peserta bila tengok keadaan realiti yang sebenar ni?
Sebenarnya sampah ni dah sampai pun dekat tengah laut dan dia tak ke mana-mana, dia menjadi pulau sampah. Dan sampah tu sekarang dia dah high dense, ada dalam laut dah. Hari tu saya pun baru je tengok dekat TikTok. Saya bukan cikgu TikTok tapi sukalah tengok kat TikTok tu banyak informasi dalam masa 1 ke 2 minit sekejap kan, sangat padat. Dekat TikTok tu ada sekarang ada dah sampah tu dijumpai di dasar laut dalam. Sangat bahaya kan. Okay, jadi peserta boleh share kan apa perasaan bila tengok video ni, bila dengar tentang video ni tentang sampah. Boleh share dekat chat lah. Apa perasaan dan ataupun boleh tuliskan apa rasa kita, tanggungjawab kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah di bumi Allah ni. Okay, apa kita nak buat sebenarnya? Sekarang ni sepatutnya kita mesti gerakkan dengan tegas lah. Dengan maksudnya lakukan dengan baik kempen tanpa plastik ni. Kan? Okay. Dekat shopping dia kata okay no plastik, tapi bila dia kata nak plastik kena bayar 20 sen. Macam gitu pula. Kan? Jadi macam tak jadilah kempen tanpa plastik tu. Kita kena membugarkan semula kempen kita semula. Kan 5R, ya betul. Sekarang ni kita 5R. Okay. Rasanya semua sekolah, semua tempat kena membugarkan balik kempen kita semula, yang mana kita boleh pegang balik, kita boleh tentang kelestarian, manfaatkan matlamat pembangunan mampan, kan, dalam matlamat pembangunan mampan sesi CDL yang lepas daripada Cikgu Nasha ada tentang kelestarian, tentang SDG, matlamat pembangunan mampan. Jom kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Setelah kita tengok video tadi, sekarang apakah perasaan anda apabila berdepan dengan situasi ini? Sampah di dalam kereta. Pernah tak naik Grab ada sampah? Ataupun sampah dalam kereta kita sendiri, kita pun tak tahu macam mana kita nak kumpulkan sampah dalam kereta kita tu. Seeloknya memang dalam pendidikan kita tidak boleh tak benarkan sampah kita buang kat luar lah, keluar daripada kereta. Sampah mestilah kita biarkan sampah kita letak je dalam kereta kita. Tapi macam mana kita nak kebersihan dalam kereta kita pula? Tak naklah macam dalam gambar kita ni kan. Apa perasaan anda bila berdepan dengan situasi ni? Ni gambar ni saya ambil daripada berita harian kalau tak silap. Ada penumpang tu dia naik kereta Grab, penuh sampah. Okey. Macam mana? Apa perasaan anda bila tengok ni? Peserta boleh tulis dekat chat. Nak mic on pun boleh juga. Boleh juga cikgu-cikgu ataupun peserta share pengalaman macam mana kendalikan sampah di dalam kereta. Adakah sediakan plastik? Macam saya sediakan plastik lah. Ada juga tong sampah kecil tu tapi macam tak muat dengan masnya. Sekarang kita dengan mas kan, so mas tu kalau kita dah guna dah kotor sikit, kita dah buang kan, masukkan dalam tong sampah tu, tapi sekejap je dah penuh. Macam mana kita kendalikan sampah dalam kereta? Mungkin cikgu-cikgu lain, peserta lain boleh share, jadi kita dapat idea sama-sama kan. Saya cuci semula. Mas tu cuci semula. Emas tu cuci semula. Ni guna emas yang boleh cuci semula lah kan? Tak adalah, yang biasa pun saya basuh, cuci, bersih. Oh ya? Selagi tak rosak. Oh boleh. Dia tak hancur pula emas tu. Tak ada. Sampai dia hancur lah, kita buang lah. Oh okey. Terima kasih kongsikan. Nanti boleh cubalah. Kena make sure masukkan siap-siap dalam satu plastik, nak turun terus bawa keluar buang. Cikgu Mas. Terima kasih Cikgu Mas. Jom kita kenal pasti masalah. Adakah anda mengalami situasi yang sama? Macam dalam gambar tadi lah. Kita ingin memahami situasi ini kepada masalah ini daripada pengguna-pengguna kereta, termasuklah kita sendiri. Jadi sebagai peserta hari ini, anak murid saya hari ini, apakah soalan-soalan yang nak ditanya kepada pengguna kereta? Sekarang ni kita nak buat satu inovasi kan.
Okey. Apakah soalan-soalan yang kita nak tanya pada pengguna kereta? Mungkin boleh tanya pada pasangan kita ataupun rakan kita. Apakah soalan? Cikgu-cikgu, kawan-kawan semua peserta hari ini boleh gunakan 5W1H tu. What, where, when, how, okay, who, gunakanlah. Okay, jadi kawan-kawan semua boleh sharekan dalam Mentimeter ni. Sekejap saya sharekan link. Boleh tuliskan soalan-soalan tu dalam Mentimeter. Jadi kita boleh nampak lah. Sekejap. Okay. Saya share dalam chat link ni. Okay. So peserta semua boleh masuk dalam link yang saya sharekan dalam chat. Okay. Apakah soalan yang akan ditanya kepada pengguna kereta hari ini tentang situasi ni lah. So kita nak kenal pasti masalah kan. Gunakan 5W1H tu. Kalau tak dapat masuk link tu pun boleh je pergi www.menti.com dan masukkan kod 68608170. Okey, kita dah ada soalan yang pertama. Apakah jenis sampah yang sering dibuang? Apa dia? Makanan, plastik makanan, emas, air minuman. Okey. So soalan-soalan ni adalah kita nak tanya kepada pengguna kereta hari ni lah yang menghadapi masalah sampah dalam kereta. Macam mana nak kendalikan sampah dalam kereta. Hari ni kita nak buat satu produk, satu inovasi. So kita mulakan dengan soalan. Kenapa perlu buang sampah dalam kereta? Kenapa? Kenapa tak sediakan tong sampah mini dalam kereta? Okey. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Masalah ni. Sampah dalam kereta macam mana? Ni salah satu contoh soalan yang kita boleh tanya pada pengguna-pengguna kereta hari ini. Cikgu-cikgu boleh tanyalah pada rakan-rakan sekerja kan. Kalau anak murid kita, minta diorang tanyalah ibu bapa, jiran, pakcik-makcik. Selalu kalau saya untuk anak murid saya macam itulah. Kita guide diorang supaya berani ada komunikasi di situ. Berapa kali cuci kereta dalam kereta sebulan? Okey, cuci kereta dalam sebulan. Bagaimana cara untuk menghapuskan lipas dalam kereta? Wow. Ni best ni soalan ni. Bagaimana cara untuk hapuskan lipas dalam kereta? Sebab kalau tengokkan dekat Facebook tu ada macam-macam tips kan? Cara untuk hapuskan lipas. Okay, lipas memang sangat tertarik duduk dalam kereta sebab banyak sampah. Lagi-lagi kalau anak-anak kecil tu, kalau anak saya lah, memang kalau makan tu dia punya sepihan makanan tu sepah-sepah. Memang berabuk-rabuk. Bagaimana nak disiplinkan diri awak? Saya ketawa. Comel. Okey. Ada lagi soalan. Kita bagi sesi ni dalam masa 5 minit. Lupa nak pula letak timer kat sini. Bagaimana untuk menjaga kebersihan kereta supaya sentiasa bersih? Okey, lagi-lagi cikgu. Kita ada 93 peserta ni. Cikgu-cikgu boleh sambil tu boleh share juga link untuk join program ni pada kawan-kawan kat sekolah ke kat mana ke untuk sertai sesi hands-on learning hari ni lah, CDL hands-on session. Okay, so kita baru ada 8 orang peserta yang join untuk Mentimeter ni. Adakah anda selesa dengan keadaan dalam kereta yang kotor? Betul. Apakah perasaan awak apabila melihat sampah dalam kereta sendiri? Ya betul. Apakah perasaan?
Ada kasut. Tak ada perasaan. Ada perasaan. Sempat tutup je mata. Tutup je mata sebelah. Sebab tak sempat nak kemas. Okay, kita baru ada 10 peserta. Lagi. Cepat-cepat, kita ada masa lagi 2 minit. Ini kita bayangkan kita yang buang sampah ke kita bayangkan orang lain buang sampah? Orang lain buang sampah. Kita tanya pengguna kereta tu. Sebenarnya kita tanya diri sendiri sebenarnya. Sebab kita pun pengguna kereta kan. Kalau kita naik kereta yang ada banyak sampah lah dalam tu, berarti kita nak tanya soalan kat dia lah kan? Macam kita nak cari responden lah. Cari responden untuk kita buat menyelesaikan masalah kan, soalan-soalan. Ya betul. Ni cara untuk kita mengenal pasti masalah lah. Dengan bermulakan step yang pertama, soalan. Kita bertanya lah. Okay, kita dah habis 15 minit. Okay. Cikgu-cikgu semua peserta dah tanya, dah kemukakan soalan-soalan. Okey, untuk mengenal pasti masalah ada pelbagai soalan, tahniah dan terima kasih. Okey. Jadi, apakah inovasi STEM yang dapat membantu pengguna kereta tersebut? Apa yang kita boleh buat sebagai innovators lah. Sekarang ni kita sebagai innovator STEM. Apakah dia? Jadi dalam masa 5 minit, meneroka cadangan penyelesaian. Berdasarkan rumusan maklumat temu bual tadilah, semua cikgu-cikgu dah keluarkan soalan. Berdasarkan temu bual tadi, soalan-soalan tadi, ini adalah antara idea ataupun ciri-ciri inovasi Smart Bin Car yang dapat membantu pengguna kita. So Smart Bin tu mungkin boleh built in dalam kereta. Dah ada dalam kereta, dah disiapkan, disediakan lah. Dan mungkin juga Smart Bin Car tu boleh kita buat ada pengasingan sampah dan sisa dengan betul. Jadi kita ada pengasingan sampah dengan kendalikan sampah tu dengan baik. Dan paling penting, serangga seperti semut, lipas ataupun cicak. Ni memang selalu adalah. Saya paling geli kalau cicak ada dalam kereta. Ada sekali hari tu saya drive kereta ada spider pula. Besar spider dia. Takutnya dah lah pakai kain. Takut betul dia masuk kain. Okay? Jadi serangga-serangga ni tak dapat masuk dalam Smart Bin. Maksudnya kita memang kendalikan sampah dalam kereta tu dengan baik. Atau mungkin peserta boleh tambah lagi idea ciri-ciri inovasi STEM untuk Smart Bin Car kita ni. Okay? Boleh share dekat chat apa ciri-ciri lagi berdasarkan temu bual tadilah, soalan-soalan tadi. Apa dia? Kita nak tambahkan apa lagi? Okay. Ni cerita pasal lipas. Ya, masa tu, ya Allah, masa ada spider tu besar, bukan yang spider kecil-kecil tu. Ni memang spider besar, giant tu. Tak tahulah, kita dah lah tak kenal tu beracun ke tidak kan. Dia boleh lalu dekat steering kereta tengah drive. Memang masa tu kalau tak kontrol memang boleh accident. Takut betul. Okay. Jadi kita memang kena jagalah kereta kita kan. Jadi apa idea lagi yang cikgu-cikgu ataupun peserta boleh tambah lagi ciri-ciri inovasi Smart Bin Car kita selain daripada 3 ni. Boleh tambah dekat chat. Sekarang ni kita bayangkanlah contoh kalau sebelum ni kalau kita basuh baju kan best kalau mesin tu boleh siap basuh, keringkan dan lipatkan. Macam tu kan angan-angan kita nak ciri-ciri. Itulah idea penambahan percambaan idea ciri inovasi bagi mesin baju yang dah siap lipat. Macam saya memang lambat dah lagi nak lipat. Okay. Macam ni juga Smart Bin Car mungkin kita fikir kan bagus. Kita ada tong sampah tu dalam kereta boleh siap bungkus terus. Jadi kita nak buang senang. Tekan je button, siap bungkus. Ada kan tong sampah macam tu kan? Ada kan. Itu tong sampah kat rumah kan? Tapi kat rumah. Apa kata tong sampah tu ada dalam kereta pula? Canggih. Gitu. Okay. Buat perangkap botol lipas.
Tapi tak boleh keluar semula. Boleh masuk tak boleh keluar. Boleh. Ini ada dalam kereta lah. Perangkap botol lipas. Ada sensor bin dah penuh ke belum. Itu pun bagus juga ni Cikgu Azhar punya idea ni. Ada sensor. Puas pula bunyi mana nak cari punya bunyi tong sampah dah penuh. Selalu bunyi tak pakai seatbelt. Padahal boleh je tengok kan tong sampah tu kan dah penuh, buang le nak letak sensor. Jadi nampak tengok ada signal lampu tong sampah dekat dashboard tu kan. Tong sampah penuh. Boleh. Ni kita boleh bagi idea untuk engineer pembuat kereta kan. Okey. Pergi ke slide yang seterusnya. Okey, bagi percambahan idea, apakah pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mereka bentuk smart bin car kita ni? Kalau dalam DSKP ni saya bagi contoh lah. Kita kaitkan dengan DSKP RBT tingkatan 2. Ada tak cikgu RBT dalam ni? Bab 1 penyelesaian masalah secara inventif. Cikgu Azhar dah angkat tangan. Dia memang cikgu RBT tersohor. Okey. Jadi ada tak lagi subjek lain, DSKP subjek lain yang boleh kita campurkan? Maksudnya kita sepadukan. Kat sini sebenarnya yang kita nak tunjukkan dia merentasi kurikulum. Bila kita buat sesuatu produk, sebenarnya setiap produk inovasi STEM itu memang merentasi kurikulum. Okay? Maksudnya ada kerjasama setiap subjek lah. Berkolaborasi setiap subjek. DSKP, contoh saya bagi DSKP RBT tingkatan 2. Okey, cikgu yang lain boleh tulis dekat chat apa DSKP, contoh DSKP yang terlibat, subjek yang terlibat dalam pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mereka bentuk smart bin car ni. Ada tak lagi? Subjek apa lagi yang kita boleh joinkan untuk projek tong sampah ni? Cikgu boleh share dekat chat. Tulis je. Tak ada salah ke, betul ke, tak apa cikgu. Kita share. Civic, ya betul, sangat betul. Ni pendidikan civic ni. Seni, ya betul. Elemen-elemen seni tu penting. STEM sekarang bukan setakat STEM je, dia ada termasuk STEAM dan STREAM dah. Okay? Reading and arts. Okay. Ada lagi nak share pendapat pendidikan Islam, adab kebersihan. Betul, sangat betul. Pendidikan Islam, adab kebersihan memang patut boleh kita terapkan dalam inovasi STEM untuk kita wujudkan produk smart bin. Smart bin car ni. Bagus. Baguslah cikgu ni. Siapa cikgu ni? Cikgu Alan. Tanya cikgu. Okey. Matematik, ya betul. Matematik memang betul. Sebab kita nak ukur daripada segi pengukuran macam mana kan. Tong sampah yang diperlukan tu kita nak berapa saiz dia. Tu semua matematik tu. Jadi kat sini cikgu sebenarnya inilah dia. Ni saya bagi contoh lah. Termasuk yang cikgu Alan sharekan tadi tu. DSKP matematik, betul. DSKP sains, pendidikan seni, pendidikan agama Islam. Dalam DSKP itu kita boleh satukan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mereka bentuk smart bin car. Ni contohlah yang saya boleh kongsikan. Ni percambahan minda kita. Jadi untuk itu, saya harap semua peserta hari ini boleh gambarkan inovasi STEM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna di dalam kereta. Dalam masa 20 minit, peserta boleh gunakan medium yang sesuai untuk peserta semua mengikut tahap keselesaan masing-masing. Boleh lukis dekat kertas ataupun jamboard ataupun nak lagi canggih kat Canva, nak cantik kan. Setiap peserta diberikan 20 minit untuk lakarkan inovasi dengan ciri-ciri yang dapat membantu menyelesaikan masalah pengguna kereta masa kini. Maksudnya inovasi smart bin car.
macam mana smart bin car yang cikgu peserta hari ni nak bina. Okay. Setiap peserta yang telah pun siap aktiviti ni, bolehlah muat naik gambaran inovasi masing-masing di Padlet yang disediakan linknya. Okay, saya bagikan link, saya sharekan link Padlet. Jadi cikgu-cikgu semua lukis dulu dekat kertas pun boleh. Okay. Lepas tu nanti ambil gambar, upload lah. So bermula daripada sekarang 20 minit, 50, okay. Cikgu-cikgu boleh lukislah dulu. Lukis je kat kertas pun boleh. Paling senang kat kertas lah kan. Apa yang ada kat depan mata tu. Tapi nak lukis kat Canva pun boleh. Kat Canva, kat Jamboard tu boleh jadikan dia image dululah. Baru send masuk dalam Padlet. Luangan kat sini. Okay. Kita nak lukis kita punya tong sampah yang kita nak lah. Yang untuk dalam kereta Ya. Macam mana rupa bentuk tong sampah smart bin car kita tu dalam kereta. Kita bagi gambar lah kan. Kita bagi gambar je. Kita generate idea kita tadi, ciri-ciri tong sampah tadi tu. Cikgu-cikgu peserta semua boleh lukiskan dekat mana-mana yang cikgu-cikgu semua rasa selesa. Kat kertas boleh, dekat Jamboard boleh, dekat slide, Google Slide boleh, Canva pun boleh, mana-mana lah. Lepas tu cikgu upload dalam bentuk image dekat Padlet. Link Padlet saya dah sharekan dekat ruangan chat. So kita bagi masa dalam masa 20 minit. Ataupun cikgu cepat, boleh je kita okey je. Mungkin Cikgu Azhar boleh mainkan lagu ke Cikgu Azhar nak nyanyi. Sementara menunggu ni kan. Hey, sesama ni. Lagu boleh? Saya bukakan lagu Bukakan lagu lah. Kita sambil-sambil menemani cikgu-cikgu semua peserta lukiskan. Cuba lukiskan tong sampah. Impian masing-masing untuk dalam kereta ni. Smart bin car. Suara saya hari ni pun macam serak-serak je. Sebab semalam sukan dah terjerit-jerit menyokong rumah pasukan masing-masing. Okay, cuba peserta-peserta boleh lukiskan inovasi smart bin car tu. Apa dia? Boleh upload dalam link Padlet ni lah. Link Padlet tadi dah bagi kan? Dah. Ada dekat chat. Mungkin Cikgu Aina boleh tunjuk cara kot. Macam mana nak uploadkan gambar tu dalam Padlet. Okay. Saya tunjukkan cara lah. Kalau cikgu nampak dekat sini, ada tanda tambah ni. Dekat tepi sebelah kanan hujung bawah. Macam tu. Okay. Tekan tambah ni, okey, subjek ni bolehlah tulis nama ataupun nama inovasi smart bin car tu. Cikgu-cikgu nak bagi nama dia apa pun boleh. Dan upload ni tekan dekat sini, ada bahagian ni upload dokumen. Okey. Boleh upload lah gambar contoh kat sini. Ni contoh je lah. Okay. Wow. Ni siapa yang dah upload ni. Cantik ni. Dah ada seorang yang upload. Smart bin car tu. Gambar tu. Okay. Then lepas tu boleh tekan je lah publish. Tekan publish. So nanti dia masuk dekat dalam tu. Okay. Tekan publish. Tulis lah. Nama ke pun boleh, contohlah kan. Ni contoh, ni dah ada ni. Tahniah cikgu, cantik ni. Ada apa ciri-ciri tu. Mungkin cikgu boleh share juga hasil lukisan tu. Ada apa ciri-ciri dekat dalam smart bin car tu, apa yang ada, ciri-ciri istimewa dia. Sebenarnya kita macam penjual produk jugalah. Kita mestilah nak promote kan apa keistimewaan smart bin car kita tu kan. Mesti nak tunjukkan ciri-ciri istimewa dia. Macam penjual produk,
Semuanya baik. Gitu. Kan? Okay. Bolehlah tuliskan sekali dekat gambar tu ke, ataupun tulis je dekat bila dah upload tu boleh tulis kat bawah. Kat bawah tu boleh komen. Jadi setiap tu boleh tambah juga kat situ. Ciri-ciri Smart Bin Car yang dibuat lah. Kalau Smart Bin cikgu ada ni ke, wow, ada control button, canggih. Dustbin, controller, canggih ni. Siap ada speaker Smart Bin ni. Tahniah cikgu. Terkedu saya tengok. Canggih. Sebenarnya macam ni cikgu. Bila kita utarakan pada anak murid kita, sebenarnya idea anak murid kita sangat banyak dan sangat tak terjangkau di akal sebenarnya kalau anak-anak murid kita generasi alfa beta ni kan. Saya lupa pula nak upload dan scan gambar-gambar rumah masa depan anak murid saya. Saya tengok pun macam tak terfikir di akal lah. Tapi ya canggih kan, kita rasa seronok lah idea-idea tu datang daripada anak murid kita kan. Macam diorang pun macam fikir logik ke cikgu? Logik tak logik belakang kira. Yang penting idea tu ada kan. So kita boleh realisasikan. Samalah juga macam Smart Bin Car ni. Okay, boleh ke tak boleh ke? Itu belakang kira. Kita mesti ada idea dulu, tambahan idea. Kemudian baru ada fasa-fasa seterusnya lah kan. Kita nak tengok betul ke tak, boleh ke tak. Masa tu adalah fasa uji. Nanti kita pergilah tengok fasa-fasa seterusnya. Okay, cikgu-cikgu boleh teruskan lagi melukis dan boleh lagi share idea, upload je dalam link Padlet. Okay. Saya bagi tambah masa lagi lah. Sekarang dah pukul 4, takut tak sempat lagi. Cikgu Saiful Azlan daripada SMK Bandar Tasik Selatan. Canggih. Sains boleh laras. Tak terfikir. Ya kan, maksudnya kalau dah penuh kita boleh laraskan lagi, tinggikan lagi. Maksudnya ada ruang lagi kan. Cantiklah gambar ni lukis. Cikgu lukis pakai apa cikgu? Banyak idea kat sini. Guna PowerPoint Cikgu Aina. Guna PowerPoint. Canggihnya. Mungkin cikgu Saiful Azlan boleh share kot nanti kan. Bagilah link Facebook. Boleh share macam mana nak lukis guna PowerPoint tu. Saya pun tak pandai. Mungkin tak secantik ni lah. Mungkin boleh bagi buat sharing kan. Sebenarnya cikgu-cikgu dekat Malaysia ni sebenarnya semuanya dah hargakan ilmu. Masing-masing nak upgrade untuk tambah baik kompetensi guru. Ada masa lagi. Sebab cikgu-cikgu boleh sharekan lagi. Okay. Gambar. Inovasi Smart Bin Car masing-masing. 45 minit kita pergi yang seterusnya lah. Okay, sebab kita habis pun 4:30. Tak nak kacau ganggu masa peserta-peserta supaya tak drag masa. Okay, cantik lah gambar cikgu yang ni. Ada control button, display. Display tu, speaker tu apa cikgu? Dia boleh cakap ke kalau tong sampah dah penuh? Okey, cikgu boleh teruskan melukis dan kalau dah siap boleh share kat dalam link Padlet yang saya sharekan dalam chat tu. Okey, supaya kita dapat beri idea lah. Nanti share link Padlet ni, cikgu boleh je ambil share link tu, boleh untuk jadi panduan pada anak-anak murid juga. Kan kita boleh share lah. Jadi anak murid kita dapat gambaran idea macam mana sebenarnya. Boleh je. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Bagi sesi cikgu momen, hubung kaitkan aktiviti-aktiviti yang telah cikgu lakukan sebentar tadi. Daripada awal tengok video, lepas tu ada sesi soalan kan. Apakah aktiviti-aktiviti? Fikirkan aktiviti yang telah dilakukan sebentar tadi dan kaitkan dengan fasa-fasa dalam
EDP. So saya sharekan video ni. Okay, kita tengok video lagi sekali. Apakah fasa EDP yang terlibat sebenarnya? Cikgu boleh kaitkan dengan aktiviti yang cikgu lalui sebentar tadi. Okay, harapnya jelas. It's Mrs. Martin again, and I'm here with another science lesson for you. And this week we're going to be talking about inventions and inventors. Now, how many of you have had a water gun fight? Do you know where this idea came from? Have you ever heard of Lonnie Johnson? You can click on the book or you can click on the video link to learn a little bit more about Lonnie Johnson. He was an inventor who was tinkering, and as a result of an accident, he thought it would make a great water gun, hence the invention of the Super Soaker and later the development of the Nerf gun. Oh, give me a second. I need to go put my juice in the freezer. Did you know that the first popsicle was invented by a young boy of only the age of 11 who left his drink out overnight on a cold wintry night? The next day, his stirring stick had frozen into the cup, hence the popsicle. These are both examples of, and some are created to solve a problem. Most inventions are created out of necessity. Recently, one of my students shared with me her own invention. Let's take a look. Hi everyone, today I'm going to show you my invention. I made it because I can't reach the top of the window. How I made it was I attached the hanger to the hook on the top and I tied it down to the bottom. This is how it works. I just pull it down and then the light will shine through and your window would be open. Thanks for watching. Bye. So what was the problem? The window shade was too high, so she solved the problem, making it more accessible to her. I did ask her how she was able to raise the shade back up, and she said she's working on that next. Thanks so much, Mia, for sharing. So, how do we invent something? All year long, we have been talking and studying about the engineering design process. Do you remember hearing about this? This is a 6-step process to help us organize our thoughts and make a plan. Let's take a closer look at these steps. Let's take a look at the engineering design process. It's normally a 5-step process: ask, imagine, plan, create, and improve, with the addition of share. Step 1, ask. What is the problem? How do we start? What do we need? Step 2, imagine. Brainstorm ideas. Choose the best one. Step 3, plan. Draw your design. Make a list of the materials you'll need. Step 4, the fun part. Follow your plan, create it, and test it out. Step 5, improve. What works? What doesn't? What could be better? Change your design and make it better. I did say this is a step process. And the last most important step is to share your ideas. This is how we learn from one another. Share with your friends, your family, or even the larger community. So now let's take a look at this process with a problem that my son Eli had. Hey Eli, can you share with us a problem that you had? Yeah, sure. So I got a new bike, but it was a little too big for me. So when I would stop and stand, it was really uncomfortable. So I found some pool noodles we had, like this one. And my mom helped me cut down the middle. And then we added it to the bar on my bike right here. And I used a couple of zip ties to secure it. That's great, Eli. So first you identified the problem, which was the bar was uncomfortable. And then you asked, what can I do to the bar so it doesn't hurt me? So you imagined a solution of padding it somehow. Then you made a plan to use the pool noodle. You created it, but did you have any problems that required you to improve it? Yes, at first I didn't zip tie, but it wouldn't stay on. So with help, we came up with the idea of zip ties. Nice, great job. That's awesome, Eli. And I know that you have made many more inventions, just as my friends at home. My friends, that is how easy it is to make an invention. So here is my challenge to you. I want you to click on the planning sheet, download that, and I want you to use it to identify a problem that you have had, make a plan to solve your problem, and I want you to invent something, create it. Then could you share that with your classmates and your friends and even your community?
see how far you can go with your invention, my friends. And that's a wrap for school year 2019-2020 as far as our science lessons go. But don't stop here. You can always go back and do some of those science experiments that you may have missed. I can't wait to see you again in the fall. And I hope that you have a wonderful summer. Bye-bye. Okey, sebentar tadi yang peserta tonton adalah tentang engineering design process. Okey, jadi peserta boleh kaitkan apa yang peserta telah lalui sebelum ni aktiviti kita tadi. Apakah fasa-fasa? Okey, sekejap Mrs. Switchcock. Okey, apakah fasa-fasa EDP tu? Yang cikgu semua, rakan-rakan peserta hari ni lalui hari ni daripada awal tadi. Mungkin semua boleh share dekat chat. Okey. Apa dia fasa-fasa tersebut? Yang pertama apa dia? Okey. Okey, kita buat aktiviti sikit. Okey. Aktiviti ni peserta boleh susun atur. Okey. Yang pertama kenal pasti masalah, brainstorming. Ya, betul. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, apa yang kita buat fasa pertama. Okey, jom kita buat aktiviti ramai-ramai. Okey. Saya sharekan sekejap Saya akan sharekan link untuk aktiviti ni. Jadi peserta boleh susun, drag semua perkataan ni kat mana fasa dia ni yang pertama sebenarnya. Okey, sekejap. Okey, saya bagi link untuk semua rakan rasalah. Dah lama kan. Sebelum-sebelum ni kita PDPR memang selalulah buat aktiviti dengan anak murid. Kita share Jamboard ataupun share Google Slide. Okay, so hari ni kita cuba lagi aktiviti-aktiviti yang masa PDPR tu. Okay. Peserta, saya sediakan 20 slide. Jadi peserta boleh kongsikan satu slide dalam 5 orang. Okey, jadi peserta boleh bagi-bagilah kalau tengok slide tu dah ada 5 orang, ambil slide yang lain. Okey. Saya bagi link. Saya sharekan dekat chat. Saya dah sharekan link. Jadi cikgu boleh gunakan slide, chop lah. Slide yang pertama ke, slide yang kedua ke, cikgu-cikgu join dan sharekan. Susun atur, drag je perkataan tu, masukkan dekat dalam fasa-fasa ni. Kita ada berapa fasa sebenarnya EDP tu. Tadi kita dah tengok video tadi kan. Dia dah terangkan EDP tu ada berapa fasa sebenarnya. 3 fasa yang pertama cikgu-cikgu dah lalui dah tadi. Hari ni objektif kita nak perkenalkan 3 fasa pertama dah. Okay, dan yang selainnya memang kena buat dan seterusnya fasa apa. Cuba cikgu ambil. Jangan berebut ya. Kalau slide yang pertama dah ada ni 5 orang. Okey, slide kedua boleh ambil lagi. Slide ketiga pun baru seorang. Slide kedua seorang. Slide keempat ada 2 orang. Jangan berebut. Nanti kan ada kumpulan lain sabotage yang pertama. Okay. Ingat zaman-zaman PDPR tu, anak murid gaduh. Cikgu dia usik saya punya. Samalah cikgu-cikgu pun macam tu juga bila kita buat PLC tu. Ni ada yang conteng kawan punya slide ni. Siapa ni? Okey. Cuba drag. Fasa yang pertama apa? Fasa kedua apa? Boleh tambah. Kita tengok. Nanti saya sharekan jawapannya. Okey. Berdasarkan video tadilah yang saya dah tunjuk tadi tu. Siapa yang take note tadi tu, mesti dia dapat apa fasa EDP sebenarnya. Fasa dan elemen-elemen dalam EDP. Okey, mengikut urutannya. Macam anak murid, selalu saya cakap lah, tunjuk. Tolong take note bila saya paparkan video. Macam itulah. Kan? Siapa take note dia dapat.
Slide yang kedua ni ada seorang je cikgunya. Yang lain boleh share, boleh buat. Ada banyak slide lagi ni cikgu. Slide yang pertama ni macam dah nak siap je. Kita tengok slide yang kedua. Tak apa cikgu, letak je. Salah ke betul ke belakang kira dulu. Nanti kita bincang kan. Saya tunjukkan apa fasa dia yang pertama. Fasa dia yang betul lah dan elemen-elemen dalam EDP. Okey, saya bagi masa lagi 1 minit. Slide 1 dah siap. Tahniah. Slide 2 pun dah siap. Slide 2 macam ada lagi 1 tu tertinggal tu. Macam tak ada tempat dia tu. Komunikasi tu kat mana tu cikgu? Okey, teruskan cikgu. Saya bagi masa lagi 1 minit lah. 4.20 kita stop ya. Bukan stop program ni, stop aktiviti ni. Okey. Kita tengok. Okey. Okey cikgu-cikgu. Jom saya sharekan. Kita terpaksa pergi cepat sikit sebab dah nak habis masa dah pun. 4.20. Okey. Jom kita semak. Cikgu-cikgu tengok aktiviti cikgu tadi. Kita semak. Okey. Tahniah. Ramai yang cikgu dah tahu dan boleh kaitkan fasa yang cikgu alami tadi. Cikgu jalankan aktiviti sebentar tadi dengan aktiviti kita yang sekarang ni. Fasa yang pertama adalah tanya. Betul cikgu. Fasa pertama tanya dan apa dia punya elemen. Elemen dia adalah mengenal pasti masalah, rasa empati pada kumpulan sasaran. Tadi kumpulan sasaran kita siapa? Pengguna kereta. Kan? Okey, tong sampah lah. Dan kita kaji latar belakangnya. Dan fasa yang kedua adalah percambahan fikiran. Jadi kita meneroka cadangan penyelesaian. Jadi kita carilah macam mana nak pilih cara penyelesaian terbaik. Kita kaitkan dengan DSKP. DSKP itu kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam untuk menyelesaikan masalah tu. Kemudian kita pilih cara penyelesaian terbaik tu dengan reka bentuk. Macam mana kan? Kemudian fasa yang ketiga buat uji reka bentuk untuk mengumpul maklum balas. Membina projek. Dan fasa yang keempat uji. Fasa yang kelima penambahbaikan dan seterusnya kita sharing, bentangkan penyelesaian secara efektif. Komunikasi lah. Maksudnya kita share dengan komuniti kita, rakan-rakan kita dan benda ni boleh ulang balik dan bila kita share kita ada penambahbaikan, ada idea lagi maklum balas daripada sesi sharing kita tadi. Okey, ini adalah fasa dan elemen kerangka EDP kita. Okey. Saya tunjukkan contoh, ini adalah salah satu contoh aktiviti murid saya. Ini masa PDPR. Okay, masalah saya beri adalah tentang bagaimana untuk mendapatkan air yang bersih. Okay, bila kita dekat masa camping ke, okay, dan masa tu soalannya diorang ni sebagai pegawai. Okay, macam mana kita nak uji. Dan ni hasil ni gambar-gambar ni. Ni gambar ni boleh kita lihat lah. Gambar yang pertama ni murid dia gunakan idea dia susunan untuk tapis penapis air ni batu pasir, ada guna span dan ada guna kain. Gambar yang kedua pula dia punya susunan untuk penapis air dia batu pasir, ada arang dan rumput pula. Kat sini kita boleh nampak idea mereka yang berbeza. Mereka cuba uji, banyak kali cuba, berjaya ataupun tidak air yang mereka tapis tu lah. Last kali kain. Kat sini masa ni saya sebagai guru kita guide mereka. Saya tak bagi jawapan dan mereka cuba sendiri. Saya minta bila mereka tanya saya bagi jawapan saya adalah dengan soalan lah. Dah cuba? Apa kata kita cuba? Buatlah dulu kan. Mereka kata boleh tak cikgu boleh guna arang? Saya tak tahu, cubalah.
cuba guna arang tu. Dapat tak? Bersih tak airnya? Okay. So saya tunjukkan sikit video. Sebenarnya kita bila kita buat EDP ni dengan anak murid kita, kita aplikasikan dan kita boleh jalankan sama ada untuk buatkan projek ataupun kita untuk pembelajaran masalah, berdasarkan masalah ataupun project based learning. Okay. Ni saya tunjukkan contoh yang mana EDP ni saya jalankan dan kaitkan dengan sesi kaitkan dengan matlamat pembangunan mampan. Sesi yang lepas ada jugalah Cikgu Nasha buat sharing tentang matlamat pembangunan mampan. Ni video ni contohlah saya jalankan EDP. Ni sebenarnya masa saya masuk pertandingan. Sustainable Development Goal (SDG) atau Matlamat Pembangunan Mampan mula dirancang ketika Sidang Kemuncak Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada September 2015. Sebanyak 17 matlamat yang telah ditetapkan dan perlu dicapai menjelang 2030. Antara 17 matlamat tersebut adalah matlamat yang ke-6, sumber air bersih dan sanitasi. Anda sebagai seorang jurutera rawatan air diminta untuk menyelesaikan isu bagaimana mendapatkan air bersih. Dengan menggunakan konsep EDP, Engineering Design Process, anda perlu membina sebuah model kaedah pembersihan air. Belanjawan 2021 menggariskan agenda pembangunan mampan dan pemeliharaan alam sekitar. Justru, ahli akademik sebagai peneraju ilmu memainkan peranan bagi menerapkan pendidikan pembangunan mampan dalam kalangan murid, ibu bapa dan komuniti. Demikianlah video pengajaran dan pendahcaraan dari saya, Cikgu Nur Aina binti Mazlan, Superhero SDGs dalam sekolah untuk komuniti. Okey, sekian itu sebenarnya video saya tahun lepas. Saya kaitkan EDP juga dan juga matlamat pembangunan mampan yang mana kita boleh terapkan dalam PDP kita. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan tengok video tadi, sama je macam mana cikgu-cikgu lalui tadi. Fasa tadi kita ada soalan, sesi temu bual kan. Lepas tu kita ada pencambahan idea, macam tu juga saya jalankan pada anak murid. Jadi saya harap cikgu-cikgu pun boleh jalankan juga, aplikasikannya dengan anak-anak murid cikgu. Kita kat situ kita akan nampak lah idea anak murid kita memang lagi hebat dan amazing kan. Okay. Jadi apakah perasaan anda dengan sesi CDL hari ini? Sebelum kita tamatkan sesi kita petang ni, jom cikgu sharekan perasaan cikgu tentang program hari ini. Okay. Sekejap saya sharekan link dia.
Saya akan sharekan link. Lambat pula. Hari ni minta maaf lah, internet tak nak kerjasama. Dia lambat sangat. Macam slot pula. Saya rasa dah macam slot dah. Okay. Okay. Saya sharekan link. Okay. Cikgu boleh masuk kat link tu. Okay. Perasaan boleh masukkan lah. Dekat chat pun dah ada dah Cikgu Aina. Dekat chat pun ada. Terima kasih semua. Saya harap sangat perkongsian saya hari ini membantu cikgu-cikgu. Kita tambahkan ilmu. Saya pun tak adalah berapa hebat pun, tak hebat pun. Saya cuma sharekan sedikit ilmu saya yang ada ni untuk manfaat pada cikgu-cikgu kita semualah. Rakan-rakan semua boleh cuba dekat sekolah gunakan proses EDP ni dalam PDP kita. Sama ada project based learning, problem based learning ataupun inovasi. Inovasi cikgu pun, kalau cikgu nak buat inovasi pun cikgu boleh gunakan kaedah EDP ni. Okay. Lupa pula, saya pun tak sempat nak sharekan inovasi saya sebelum ni pun memang saya gunakan EDP ni lah. Sangat bermanfaat bagi saya. Bendanya simple je dan murid kita boleh faham. Sangat memudahkan murid kita. Okay. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Harapnya semuanya bermanfaat lah untuk semua. Dan untuk yang penting anak murid kita. Okay. Sambil-sambil tu cikgu isikan perasaan cikgu tu. Okay, jadi saya serahkan mic ni kepada Cikgu Azhar. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Aina. Begitulah sebenarnya perkongsian EDP hari ini bersama dengan Cikgu Aina. Sebenarnya kalau kita nak ajar pasal EDP ni sebenarnya dalam masa 1.5 jam untuk kita faham betul-betul tu memang tak boleh lah cikgu. Tapi kalau kita macam dapat, kalau cikgu dah dapat 3 langkah daripada 6 langkah EDP tu, cikgu dah alhamdulillah lah, memang bagus lah. Kan? Jadi dekat sini mungkin kita boleh ulang semula lah. Sebelum ni sebenarnya daripada proses EDP tu bermula daripada kita create, kan, kita plan. Kita plan lah kita punya fasa as tu, kita tanya apa masalah. Lepas tu, lepas kita dah kenal pasti masalah, kita pun mencipta idea, menjana idea. Lepas tu bila kita dah dapat jana idea, kita mestilah kena uji kita punya idea tu. Bagus ke? Berkesan ke? Kan? Lepas kita dah uji, mungkin ada pengujian kita tu perlu buat penambahbaikan sikit. Kita pun tambah baik lah kita punya idea tu. Macam kita buat inovasi tu cikgu. The last one is kita kena communicate. Maksudnya kita kena share dengan orang. Adakah projek ni bagus, share dengan kawan-kawan, try dengan anak murid kita, try dengan orang luar, apa projek yang kita dah buat tu. Okay, dekat ruangan chat tu saya percaya ada link kehadiran yang telah dikongsikan. Ada tak link kehadiran? Dah ada ke belum? Link kehadiran hari ni. Mungkin gitu dah ada dah. Ada Google Form tu cikgu. Cikgu isikan form tu. Google Form dekat cikgu. Siri 45 tu. Cikgu masukkan alamat email yang betul. Supaya bila kita dah isi tu cikgu, automatically sijil untuk hari ini akan di-generate lah. Dekat cikgu punya email yang cikgu masukkan. Pastikan cikgu masukkan email yang betul. Kalau cikgu tengok dekat bahagian inbox tu tak ada, mungkin dia pergi ke spam. Jadi cikgu tengoklah dekat ruangan spam kalau tak ada dekat inbox. Selepas cikgu isi Google Form tu lah. Kan, selepas cikgu klik aja. Lepas tu cikgu isikan Google Form. Ada dekat situ, ada email, nama penuh cikgu, nombor kad pengenalan cikgu, organisasi jawatan. Dan bagaimana sesi itu berlaku, sharing tu bagus ke tak bagus, setuju ke sangat tak setuju ke, cikgu isikan. Lepas tu ada sedikit penambahbaikan kalau ada penambahbaikan cikgu nak masukkan. Okey. So sebelum kita habis mungkin kita boleh ambil gambar dulu kot Cikgu Aina. Gitu. Jadi semua orang buka gambar. Buka foto. Sesi paling penting. Kan. Suara saya pun serak-serak ni. Suara saya
sesama, tiba-tiba sesama kan. Semalam bengkel 2 hari, pagi sampai ke petang duduk dalam aircon. Kita orang kampung cikgu, duduk aircon daripada pagi sampai ke petang. Alahai kan. Kita dah biasa kat sekolah pukul penuh. Sesama saya. Okey, buka gambar cikgu. Ada cikgu Muhaimin tu dengan kawan lagi Cak kan. Hai, gitu. Tengah drive. Tengah drive. Hati-hati cikgu. Okey, boleh saya ambilkan gambar ya. Ada berapa page? Ada 5 page. Cikgu tak tahu dekat page mana, jadi cikgu kekal senyumkan diri. Okey, page yang pertama senyum. Okey, jangan tutup kamera lagi. Kok cikgu duduk ke page yang kedua. Page yang kedua senyum. Masih ada lagi orang yang bergambar situ. Gitu. Saya pula yang senyum. 5 kali senyum tau cikgu. 1, 2, 3 untuk page yang ketiga. Okey. Next, kejap. Sabar. Dia memang macam gitu. Time-time nak ambil tu kan, dia nak hang. Cikgu Aina ambil juga Cikgu Aina. Takutnya saya punya ni hang. Okey. Page yang keempat. Kekal manis semua. Semua manis. Page yang kelima. Okey. Okey. Dah Cikgu Aina? Okey dah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua yang join. Mungkin ada jangan lupa cikgu isikan kehadiran cikgu. Terima kasih saya ucapkan jika ada pengetua di sini, barisan pentadbir, GKMP, ketua-ketua penatia ke yang ada dekat sini, sahabat-sahabat kami daripada pelbagai jenis sekolah, sahabat-sahabat duta guru juga ada di sini. Terima kasih sahabat-sahabat semua dan juga tidak ketinggalan cikgu-cikgu dari seluruh Malaysia. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hadir ke dalam perkongsian ilmu pada petang ini bersama dengan Cikgu Aina dan juga saya. Terima kasih Cikgu. Mungkin minggu depan dengan tajuk yang menarik lagi bersama dengan guru-guru pakar CDL lagi pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir. Cikgu Aina nak cakap apa-apa ke for the last one? Sama. Terima kasih juga. Minta maaf kalau ada kurang dan salah lah. Okey, yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Jadi jangan lupa isi Google Form tu. Kalau tak nanti tak dapat sijil. Terima kasih semua. Next week join lagi, okey? Terima kasih semua. Have a nice day. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Ada yang dah dapat sijil, tahniah.